Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sambung pengajian kitab Rasul dan Risalah pada bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang terakhir kita bincangkan pada poin yang pada muka surat 239 buku saya, iaitu semua yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Betul tak? Hari kita masuk pula yang poin yang ke-11, iaitu pohon kurma menangis, isak tangis sebatang pohon kurma. Dalam Sahih Bukhari, maksudnya menangis kerana rindukan Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari dan yang lain disebutkan, kan Rasulullah SAW yakhtub ila jaz'in falamma ittakhadha al-mimbar tahawwala ilaih. Dahulu Rasulullah SAW berkhutbah sambil bersandar pada batang pohon kurma. Namun ketika mimbar sudah dibuatkan, beliau pun beralih ke mimbar, dah tak pergi kat pokok tu lagi dah. Ketika itulah dia kata, falamma wada'a al-mimbar sami'na lil jaz'i mithla sautil ishar, iaitu kami mendengar, ketika itulah kami mendengar. Dalam bahasa Melayu tak ada. Buku tuan ada tak? Ketika itu kami mendengar pokok tersebut menangis. Ketika itulah batang pohon kurma tersebut mengeluarkan isak tangis kerana merasa ditinggalkan. Beliau lalu menghampiri dan mengusapnya. Dalam riwayat Bukhari lainnya disebutkan, ketika mimbar sudah disiapkan, kami mendengar suara dari batang pohon itu serta suara unta seperti suara unta yang sedang hamil. Wallahu alam. Saya tak nak tengok unta hamil macam mana, tapi dia menangis dah pokok tu. Rasulullah SAW pun segera turun dari mimbar, lalu meletakkan tangannya di atas batang pokok tersebut, sehingga diriwayatkan dalam hadis riwayat lain, dia kata, walaula anni ikhtadantuhu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalaulah aku tak pujuk pokok tersebut, nescaya pokok itu akan menangis sampai hari kiamat. Ini antara mukjizat Nabi SAW. Sebab tu kalau kita dengar ceramah-ceramah para masyaikh kita, para ustaz kita kata-kata, bayangkan kalau pokok pun rindukan Nabi SAW, yang kita kata yang pokok tak ada perasaan sebenarnya, apatah lagi manusia, patutnya lebih rindukan Nabi SAW. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, akan ada pada umatku nanti yang sanggup mengorbankan, menjadikan anaknya, keluarganya sebagai tebusan untuk berjumpaku di akhirat kelak, untuk dapat melihatku, kerana rindukan Nabi SAW. Yang ke-12, pohon-pohon tunduk mengucapkan salam dan berbicara dengan Nabi SAW. Ini juga mukjizat Nabi, mukjizat hissiyah, yang mukjizat yang boleh nampak. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia menuturkan, suatu ketika kami mengadakan perjalanan, kami bermusafir dengan Nabi SAW, hingga tiba di sebuah lembah yang luas. Beliau kemudian pergi untuk membuang hajat, nak buang hajat lah. Beliau tidak mendapatkan apa pun yang dapat digunakan untuk menutup dirinya. Sebab sunnah Nabi SAW, iaitu kalau kita ni bila nak buang air besar atau buang kecil, kita kena menjauhkan diri dan kita kena cover diri kita. Itu antara salah satu tafsiran yastatir min baulihi, iaitu orang yang menjaga dirinya ketika kencing. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bila nak buang air kecil, Nabi akan pergi ke lembah-lembah, kan bila padang pasir tu ada yang tak level kan, jadi dia pergi tempat yang mana orang tak nampak untuk dia buang air kecil ataupun air besar. Itu sunnah Nabi SAW, bukannya kencing di hadapan orang ramai. Lalu disebabkan lembah tu rata dan tak ada tempat nak lindungi dirinya, namun ada pokok, 2 batang pokok, maka baginda SAW menghampiri salah satu, kemudiannya lalu dia tarik ranting pokok tu, lalu dia kata, tunduklah untukku dengan izin Allah. Nabi tarik, tunduk. Maka pohon tu pun tunduk, ikut
seperti unta yang dicocok batang hidungnya. Masya Allah, kata buku hadis ni. Hadis Mishkatul Masabih. Setelah itu beliau mendatangi pohon satunya lagi dan memegang salah satu rantingnya. Tarik satu lagi pula pokok. Kan ada kiri kanan, tarik satu lagi. Dia kata tunduklah. Dan pokok itu pun tunduklah, macam unta tunduk macam yang pertama tadi. Dan bukan sekat tunduk. Dan Nabi kata apa? Rapatkan pula. Rapatkan. Dah tunduk, rapatkan pula, nak cover kan. Maka pokok itu pun bergerak merapatkan dirinya. Aku duduk sambil merenungkan sesuatu dalam hatiku ketika melihat, ketika menengok. Fata'ammaltu, maka aku pun perhatikan betul-betul. Aku melihat Nabi SAW datang, dan aku melihat kedua pokok tadi sudah terpisah kembali. Keduanya sudah berdiri lagi di atas batang masing-masing. Subhanallah, ini kita kata mukjizat Nabi SAW. Dari Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi, ia berkata, kami pernah mengadakan satu perjalanan bersama Rasulullah SAW, lalu singgah di satu tempat. Ketika itu Nabi sedang tidur. Tiba-tiba ada sebuah pohon yang datang menghampiri, berjalan membelah tanah hingga akhirnya menaungi beliau. Pokok tu dia membelah, tergerak macam tu. Allahu a'lam, membelah tanah. Dalam hadis ni kata membelah tanah. Dalam bahasa Arab pun kata bisyatil wadi, tashuqqul ard. Betul lah, membelah tanah. Ketika Nabi SAW bangun, aku menceritakan peristiwa itu kepada beliau SAW. Maka beliau bersabda, hiya syajaratun ista'dhanat rabbaha azza wa jalla fi an tusallima ala Rasulillah SAW fa'adhina laha. Pohon tersebut untuk meminta izin kepada Rabbnya untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, dan Allah azza wa jalla pun mengizinkannya. Dalil kedua, pokok boleh bergerak, hidup. Dari Anas, ia menuturkan, Jibril datang menemui Nabi SAW ketika beliau sedang duduk dalam keadaan sedih. Beliau berlumuran darah kerana perbuatan penduduk kafir Mekah. Jibril berkata, wahai Rasulullah, maukah kami perlihatkan salah satu ayat tanda kekuasaan Allah kepadamu? Ya, jawab beliau. Setelah itu Jibril mengarahkan pandangannya ke sebuah pohon yang di belakangnya atau di belakang Nabi SAW, lalu berkata, panggillah pokok tu. Jibril suruh Nabi panggil pokok tu. Beliau pun memanggilnya. Tiba-tiba pohon itu langsung menghampiri beliau. Jibril berkata, perintahkanlah pohon itu kembali ke tempatnya semula. Malaikat Jibril saja nak menggembirakan Nabi dalam keadaan Nabi sedih. Rasulullah SAW pun memerintahkannya hingga pohon itu kembali ke tempatnya semula. Kemudian Rasulullah SAW berkata, cukup, itu sudah cukup bagiku. Maksudnya apa? Cukuplah untuk menenangkan jiwaku yang sedang sedih ni. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW, lalu bertanya, dengan alasan apa aku harus mengakui bahawa engkau adalah seorang Nabi? Macam biasalah Arab Badui kan. Kata, bima a'rif annaka Nabi, macam mana aku nak confirmkan yang engkau ni Nabi? Beliau menjawab, baginda SAW menjawab, jika aku memanggil tangkai pohon kurma ini, ia akan bersaksi bahawa aku adalah Rasul utusan Allah. Rasulullah memanggillah pokok kurma tu, wa huwa bisyati'il wadi, maka jadi sebelah wadi. Wada'ahu Rasulullah SAW faja'ala yanzilu minan nakhlah hatta saqata ila Nabi SAW. Tiba-tiba tangkai itu turun dari pohonnya hingga jatuh ke hadapan Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya. Bukanlah maksudnya pokok tu bercakap, bukan. Dalam buku kata apa? Terjemahan English kata apa? Sebab dalam bahasa Arab dia tak kata pokok tu bercakap. Dia kata, Nabi kata pokok tu akan bersaksi yang aku ni Nabi. Kata pokok tu bergerak, kemudian dia jatuhkan buah di dekat depan Nabi SAW. Itu maksudnya. Kemudian beliau berkata, kembalilah. Maka tangkai itu kembali ke tempat semula. Akhirnya orang Arab Badui itu masuk Islam. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini sahih.
Dari Ma'an bin Abdul Rahman, ia pernah menuturkan, aku mendengar ayahku berkata, aku pernah bertanya kepada Masruq. Masruq ni siapa? Masruq bin Ajda', ia ni tabi'in, mufassir. Siapakah yang memberitahukan Nabi SAW tentang keberadaan jin yang mendengarkan Al-Quran pada satu malam? Ia menjawab, ayahmu, iaitu Abdullah bin Mas'ud, memberitahukanku. Ia mengatakan, yang mengabarkan keberadaan mereka adalah sebuah pohon, pokok yang beritahu. Ini bab ni pokok yang bercakap pula. Dari Ibnu Umar, dia mengisahkan, kami pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan, lalu datang seorang Arab Badui. Ketika orang itu mendekat, Nabi menanyakannya, apakah kamu mahu bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya? Orang Badui itu berbalik bertanya, siapakah yang mahu bersaksi atas apa yang kau katakan? Gitu. Nabi kata kat orang Badui itu, kau tak nak bersaksi ke yang tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah? Orang Badui itu jawab balik, siapa yang boleh jadi saksi kau ni? Siapa yang boleh jadi kau punya bukti? Siapa yang boleh bagi testimoni atas kau punya dakwaan ini? Jadi beliau menjawab, pohon Salamah ini, nama pokok lah. Lalu Rasulullah SAW memanggil pohon yang tumbuh di tepi lembah tersebut. Pohon itu datang dengan cara membelah tanah hingga berdiri di hadapan beliau. Nabi lalu meminta pohon itu bersaksi 3 kali. Maka ia pun bersaksi 3 kali sesuai permintaan beliau. Setelah itu pohon tersebut kembali ke tempatnya semula. Banyaklah pokok bergerak. 5 kisah pokok bergerak. Rasa kalau ada cukup dah untuk beriman. Tapi orang kafir Quraisy beriman juga tak? Tak beriman. Dia kata, hadha sihrun mubin, hadha asatirul awwalin, hadha sihrun mubin, hadha, faqalu hadha illa asatirul awwalin. Tidaklah ini melainkan kisah-kisah asatirul awwalin, kisah-kisah dongengan orang-orang lama. Yalah, kalau kita tengok ni cerita ni, kalau kita cerita kat budak-budak, kata macam cerita Harry Potter, macam cerita Lord of the Ring kan, pokok tu bergerak tu, yang pokok tu dia pergi lawan apa tu? Saruman tu. Masa dia baling kat rumah tu, cik bapak tak tengok pula tak tengok aku mahu ni warak tu, dia tak tengok apa pun, tak tengok. Dia baca kitab je kat rumah ni, masya-Allah. Maka kalau kita dengar balik cerita tu, kan cerita orang dulu. Betul kata Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kata Allah Ta'ala tak jadikan mukjizat hissi itu mukjizat terbesar bagi Nabi SAW. Macam kita sekarang, bila kita dengar ni pun, kita tak rasa macam impress sangat, tahu tak? Kita tak rasa macam, hebatnya. Sebab kita zaman sekarang, benda tersebut dah macam kan, dah biasa kita tengok dalam TV, biasa kita dengar, dan biasa orang boleh buat ahli sihir apa semua. Jadi barakallahu fikum, betul Allah Ta'ala tak jadikan sihir terbesar Nabi Muhammad SAW daripada, bahkan kita nampak mukjizat Nabi itu pada benda ni. Bahkan kita tengok mukjizat Nabi pada hadis Nabi lagi hebat, betul tak? Bila Nabi cerita pasal makanan, bila Nabi cerita pasal sunnah Nabi, bila Nabi cerita pasal syariat, bila Nabi cerita pasal ibadah, bila Nabi cerita pasal akhlak. Bila kita baca kan, baru dia pergi daurah Adabul Mufrad, kita baca ada dia berkenaan dengan akhlak, kita rasa ini bukan manusia biasa punya hadis. Itu Al-Quran. Jadi mukjizat hisiah ni tidak dijadikan mukjizat yang utama bagi Nabi Muhammad SAW. Namun pada zaman tersebut, bagi yang nampaknya akan jadi hujah yang terbesar lah. Sebab itulah kita dah sebutkan dulu kan, bila kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Isa AS supaya dinampakkan mukjizat daripada langit kan, makanan daripada langit, yang Allah Ta'ala kata, ya aku boleh turunkan, inni munazzilha ilaikum, tapi bila aku dah turunkan, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Iaitu kalau aku dah turunkan benda-benda ni semua kat engkau, aku akan azab kamu dengan azab yang tak pernah aku bagi kepada orang lain, azab pedih lah. Seterusnya batu mengucapkan salam. Dari Jabir bin Samurah yang mengatakan Nabi SAW bersabda, inni la'arif hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ath inni la'arifuhu al-an. Sungguh aku mengetahui ada sebuah batu di Makkah yang pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Sekarang aku benar-benar mengetahui batu tersebut. Keluhan seekor unta. Unta pernah mengadu kat Nabi SAW. Bukan unta, burung pernah kan, sebelum kita dah baca kan. Burung pun pernah mengadu, betul lagi unta.
Dari Ya'la bin Murrah al-Thaqafi, ia menuturkan, sedang kami berjalan bersama Rasulullah SAW, kami melalui seekor unta yang sedang diberi minum. Ketika unta itu melihat beliau, ia segera berteriak, mengeluarkan suara dari kerongkongnya, nahiq, jar-jar. Bahasa Arabnya jar-jara, maksudnya tekan suara daripada dari dalam, tekak. Wallahu a'lam lah, tuan-tuan buat sendiri. Tekan suara daripada tekak. Bahasa Arab ini jar-jar. Maka beliau merendahkan leher depan unta tersebut dan berdiri di hadapannya. Setelah itu beliau bertanya, siapakah pemilik unta ini? Man sahib, aina sahibu hadzal ba'ir? Siapakah pemilik unta ini? Pemiliknya pun datang kepada beliau. Maka Nabi berkata, juallah unta ini kepadaku. Bi'anihi. Orang itu mengatakan, tidak, tapi aku menghibahkannya untukmu. Hibah maksudnya apa? Hadiah kan, hibah. Wahai Rasulullah, sungguhnya itu unta itu milik keluarga yang tidak mempunyai sumber penghasilan selain dengan memperkerjakannya. Maksudnya tak ada hasil lain melainkan dia jadikan unta itu sebagai angkat barang apa semua. Beliau berkata, ketahuilah, aku tidak ingin membelikannya melainkan kerana ingin membebaskannya. Mengingatkan keadaan unta ini sebagaimana yang engkau katakan itu, kerana unta tersebut baru saja mengadu keadaannya bahawa ia banyak disuruh bekerja namun sedikit diberi makan. Masya Allah. Kerana itu jika kamu tidak mahu ingin menjualnya, berbuat baiklah kepadanya. Wa qila ta'afa ahsinu ilaih. Unta ni mengadu dekat Nabi SAW sebab kerja lebih. Kalau unta pun mengadu kerja lebih, manusia apa lagi? Dari Abdullah bin Ja'far, ia mengisahkan, pada suatu hari Nabi memboncengku di atas kenderaan beliau. Baginda lalu membisikkan sesuatu yang tidak boleh aku beritahukan kepada seorang pun. Sampai sekarang tak tahu apa yang bisikkan. Kalau kita baca syarah hadis ni, bisa tengok apa yang dia membisikkan, Nabi bisikkan ni. Kita cuba nak tahu juga. Bahawa bila para ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata memang tak tahu. Dan ia bukan termasuk dalam perkara syariat. Dia sekadar maklumat lain, tak ada kena dengan syariat. Tirai penutup yang paling disukai Rasulullah SAW ketika buang hajat adalah al-hadfu, iaitu segala sesuatu yang berdiri di atas tanah. Dan al-haish, iaitu pepohonan rindang. Kemudian beliau memasuki sebuah kebun milik seorang Ansar. Ternyata di sana ada seekor unta. Ketika melihat Nabi SAW, unta itu mengeluh sambil melinangkan air mata. Kesian unta tu. Nabi segera menghampiri unta tersebut, lalu mengusap punggungnya hingga ke punuk dan tulang belakang telinganya. Diusap di belakang sampai depan. Unta itu menjadi tenang semula. Nabi kena bertanya, siapakah pemilik unta ini? Milik siapa unta ini? Tiba-tiba seorang pemuda Ansar berkata, milikku wahai Rasulullah. Rasulullah SAW lalu bersabda, afala tattaqillah, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah terhadap haiwan yang malakakallahu iyyaha, yang Allah Ta'ala telah menjadikan dia milik kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidakkah kamu bertakwa kepada Allah terhadap haiwan yang Allah Ta'ala anugerahkan? Maksudnya ini sama macam hadis-hadis yang sebelum ni lah, kenaan dengan bertakwalah kamu kepada Allah pada hamba kamu, kan? As-salah wa ma malakat aymanukum, salat dan apa yang kamu miliki. Ittaqullaha fin nisa, takwalah kamu kepada Allah pada isteri-isteri kamu. Maksudnya bertakwalah kamu pada binatang. Maksudnya jagalah binatang itu elok-elok dengan cara penuh takwa kepada Allah. Jangan zalimi binatang tersebut. Kalau kita baca hadis ni, subhanallah, kita kata Islam ni, hak unta pun Islam jaga. Tak perlu kepada hak asasi manusia orang kafir barat apa semua, PBB apa semua, tak perlu. WWF, bukan wrestling tu, WWF tu, World Wide Federation, itu lain. Itu wrestling ya. World Wildlife Fund. Foundation ke fund? Tak kisahlah apa binatang tu lah, yang Greenpeace apa semua tu kan.
Bayangkan kalau unta macam ni kena bagi makan, apa lagi kalau zoo. Kan ada orang sekarang dia buat laporan setengah-setengah binatang dalam zoo tu. Dia sebenarnya stres. Hak kebinatangan tak ada. Hak kebinatangan tu tak boleh kan. Barakallahu. Jadi kita menyusahkan binatang tersebut, tak bagi makan yang cukup, binatang kurus. Dan singa apa semua ni bukannya nak duduk dalam tu je, dia nak juga exercise, dia nak juga lompat-lompat, dia nak juga cakar-cakar pokok. Betul tak? Binatang itu hak asasi dia. Macam mana manusia hak asasi kanak-kanak untuk bermain kan. Kalau kita baca UNICEF punya tu, hak kami untuk bermain, hak kanak-kanak. Ini juga binatang ni. Jadi kalau kita baca hadis Nabi SAW, tak berhajat kita kepada orang kafir punya tu. Fa innahu yashku ilayya, dia mengadu ke aku, annaka tuji'uhu, kau menyebabkan dia lapar, wa tud'ibuhu, dan telah memaksa membuat dia kerja berat. Jadi beritahu bos, siapa bos yang suruh kerja 6 hari seminggu, 7 hari seminggu ni, baca hadis dekat dia. Unta zaman Nabi pun ada tempat orang sunnah, tapi suruh pekerja dia kerja 6 hari seminggu, 8 pagi sampai 8 malam. Sunnah tempat. Ada satu pemilik restoran, tak nak sebut nama restoran apa, di Malaysia luas. Dia suruh pekerja dia kerja 12 jam satu hari, 6 jam 6 hari seminggu. Ada pula yang tak ada hari, dia bagi cuti 3 hari je sebulan, masih boleh pilih mana-mana hari. 3 hari je. Subhanallah, mana kau punya hak asasi? Lepas tu kita tengok ni, janggut dah panjang lah, dahi dah lebam lah, sunnah dah sunnah lah, tapi benda ni tak jaga, fitnah ke atas orang sunnah. Baca hadis ni, untuk state muka surat ni, hantar kat dia. Cop kenabian. Cop kenabian ni menarik sikit, iaitu pada badan Nabi SAW ada khatam. Ada khatam maksudnya cop, khatamun nubuwah. Sebab saya punya laptop rosak, saya tak boleh tunjukkan semua gambar-gambar ni semua. Ini salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW adalah ada cap kenabian terletak di antara kedua bahu beliau, tapi lebih kepada bahu sebelah kiri. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan dari Jabir bin Samurah, daripada Jabir bin Samurah, ada kan dalam buku tu? Tak ada. Buku saya ada. Dalam bahasa Arab pun ada juga. Daripada Jabir bin Samurah, dia katakan, ra'aitu khataman fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khatam. Khatam ni maksudnya cop kenabian, khatamun nabiyyin. Khataman fi dhahri Rasulullah ka'annahu baydatu hamam. Dia umpama macam telur burung merpati. Telur burung merpati bulat ke 4 segi? Bulat lah telur. Habis tu yang korang pergi tampal kat rumah-rumah tu ada bentuk ni, bentuk khataman Nabi 3 segi. Nak tengok tak? Kan? Rumah makcik saya mana kat tu? 3 segi, lepas tu adalah tulis Muhammad, Rasulullah, apa semua tu yang tulisan. Dan bawah tu tulis pula siapa yang meletakkan khatamun Nabi ini di rumah-rumah, maka rumah tu macam lah, saya pun tak baca sangat. Rumah tu akan dipelihara daripada kebakaran, daripada jin, daripada syaitan, apa semua, sihir, apa semua. Lalu ramailah orang pergi ambil tu, dia pergilah letak kat kedai makan dia, letak kat semuanya 3 segi. Nak tengok tak? Apa tengok khatamun Nabi. Kalau ada ambil gambar, WhatsApp dalam grup. Nanti kalau ada siapa yang ada gambar tu, Kak Mel kuat dia cakap tu, bila tengok confirm dah tengok lah tu. Ambil gambar, letakkan. Saya ada dalam handphone lama tu ada gambar-gambar macam tu jugalah, 3 segi, dan dalam tu ada ayat-ayat Quran. Betul ke macam tu Nabi punya khatam? Wallahu a'lam bissawab. Jawapan selamat tu. Jawapan di Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut dalam Fathul Bari, dia kata tidak sahih, tidak ada riwayat mana-mana pun yang boleh confirmkan yang bahawa khataman Nabi itu ada bentuk tulisan Muhammadur Rasulullah ke apa ke. Tak ada, tak dapat dipastikan dalam mana-mana hadis. Kata Ibn Hajar, saya quote kat sini, saya bacakan dalam Fathul Bari, wa amma ma warada min annaha kanat ka athari mihjam. Dia macam 3 segi, atau kasyamati sauda wal khadra, atau warna hitam ataupun warna hijau.
Au maktubun alayya Muhammadur Rasulullah, atau tertulis padanya Muhammadur Rasulullah. Au sir fa antal mansur, atau tulis lagi kat situ, jalanlah, sesungguhnya kamu ini orang yang dibantu oleh Allah Ta'ala. Au nahwa dhalik, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, falam yathbut minha syai'un, tak sabit pun apa-apa berkenaan dengan itu. Wala taghtar, yang kamu tertipu, terpedaya dengannya, ataupun terpedaya dengan apa yang dalam Sahih Ibn Hibban. Fa innahu ghafal. Oh, Masya Allah, Ibn Hajar keras kan ni. Dia kata sungguh Ibn Hibban telah lalai dalam masalah ini, iaitu dia telah mensahihkan, sedangkan hadis itu ternyata tak sahih. Faham tak? Jadi lepas ni jangan kata itu adalah khatamun nabiyyin, itu adalah pembohongan terhadap Nabi SAW. Kalau khatamun nabiyyin tak confirm, selipar Nabi lagi tak boleh. Sekarang ni ada mazhab selipar, mazhab selipar atas kepala. Dia letakkan, dia lukis gambar selipar Nabi. Sekarang ni banyak dah grup-grup ni, persatuan-persatuan ni, dia buat apa, lambang persatuan dia bentuk selipar. Darul Hadis di Sabah buat lambang selipar. Di Siti Wangsa, Darul Malikiyah pun tak, gambar selipar. Ini satu bentuk kata Syekh Salih Abdul Aziz Al-Syekh, dia kata sekarang ni orang telah menjadikan selipar Nabi itu sebagai tangkal zaman moden. Menganggap bahawa selipar Nabi itu apa, boleh bawa kebaikan apa semua. Ini adalah bentuk syirik kepada Allah, dan tak sabit pun memang selipar Nabi bentuk dia macam tu. Dan Nabi pakai semua jenis selipar. Selipar Rom Nabi pakai, selipar Parsi Nabi pakai. Kalau lah ada selipar Jepun zaman Nabi pakai selipar Jepun. Ini kata para ulama kita, itu Nabi SAW akan pakai apa yang mudah dipakai pada zaman tersebut, memang dia pakai. Mungkin kalau ada sneakers zaman Nabi, dia akan sneakers kalau pergi jogging. Mungkin. Barakallahu fiik. Kita kata bukan sneakers coklat tu. Tahu sneakers kan? Sneakers orang main baseball, basketball tu. Sneakers kan? Sneakers orang panggil kan? Ingat saya dah tak up to date lah. Ya, Nabi SAW pakai semua benda. Sama macam kes baru-baru ni orang tag saya, benarkah Ustaz makanan sunnah ni madu apa semua? Dia kata Nabi makan madu, tapi Nabi makan benda lain juga. Nabi makan roti, Nabi makan gandum, Nabi makan barley. Nak kata barley makanan sunnah, lepas ni saya jual barley makanan sunnah, gandum makanan sunnah, kambing makanan sunnah, arnab makanan sunnah, kurma kering makanan sunnah. Nabi makan semua jenis kurma, bukan kurma ajwa yang Nabi makan. Nabi makan semua kurma kering. Banyak Nabi makan kurma kering. Jadi jangan tersilap, jangan terberdaya tentang rahmatullah dan sebagainya. Macam inilah, macam kes khatam Nabi, cap kenabian ni. Muslim juga, dan tidak ada sabit pun mana-mana rupa dia yang bentuk yang pasti 100%, tak ada. Dia seumpama macam telur burung merpati, itu je lah. Dan dia nampak dia menggelembung sikit. Lepas kita akan tengok bawah tu, riwayat Jabir dia antara disebutkan, kemudian aku berdiri di belakang beliau, dan aku sempat melihat cap kenabian di antara kedua pundak beliau seperti kancing kemah tenda. Benda ni tak faham ni, sebenarnya seperti satu gelembungan di belakang Nabi SAW, macam bentuk telur burung merpati. Itu je. Muslim juga meriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis yang mengatakan, thumma durtu khalfahu fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katifayhi inda nadhidi katifayhi al-yusra jum'an alaihi khilanun ka'amthali thalin. Dan aku memutar ke belakang Rasulullah SAW, dan aku melihat tanda kenabian di antara dua pundak beliau, di dua bahu ni lah, tepatnya di atas pundak sebelah kiri. Nampak saya kata lebih sebelah kiri, agak bundar menonjol. Di atasnya ada tahi lalat sebesar kutil. Allahu a'lam. Dah habis. Itulah antara mukjizat hissiyah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan tak berkenaan mukjizat hissiyah? So kita akan masuk bab karamah wali pula. Yang dia cakap dengan muka tu bahasa muka ke? Bahasa yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam mukjizat Nabi Sulaiman.
Mungkin. Itu kata Syekh Ibn Utsaimin ketika disyarahkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Syekh Ibn Utsaimin kata, tidaklah tidaklah Nabi Muhammad SAW itu tidaklah seorang Nabi itu dapat satu mukjizat, melainkan Nabi Muhammad akan dapat mukjizat yang lebih hebat daripada Nabi tersebut. Kan kita kata Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan jin. Nabi Sulaiman dapat bercakap dengan jin. Nabi Muhammad SAW bercakap dengan jin. Nabi Sulaiman perintahkan pokok, perintahkan binatang. Nabi Muhammad SAW pernah perintahkan pokok dan binatang. Nabi Sulaiman boleh tundukkan jin. Nabi Muhammad SAW pernah tundukkan jin. Dia pernah cekik jin lagi. Jadi kita kata, sebab tu lah kata Syekh Ibn Utsaimin, tidaklah Nabi Muhammad SAW tu melainkan dapat satu mukjizat, melainkan mukjizat Nabi itu lebih hebat daripada mukjizat-mukjizat Nabi yang sebelumnya. Cuma kadang-kadang Nabi tak zahirkan sangat sebab hormatnya kepada Nabi-Nabi yang sebelum tu. Tak naklah macam nampak aku yang paling hebat, aku je hero macam tu lah. Nak tunjukkan bahawa Nabi SAW nak kata bahawa ya, aku hormat juga Nabi-Nabi sebelum ni. Macam Nabi Sulaiman AS, kita tahu kan kisahnya pasal dia dah cekik jin tersebut. Macam mana hadis tersebut? Kalaulah aku tak teringatkan doa Nabi Sulaiman, berilah aku kerajaan dan tidak diberikan kepada orang lain, dan aku dah cekik jin tu, aku ikat jin tu, besok pagi anak-anak Madinah boleh main-main dengan jin tersebut. Maksudnya jin boleh nampak tak? Boleh kita nampak, tapi dalam bentuk yang lain, bukan bentuk yang asal. Ada soalan lagi? Mujizat Nabi SAW direct, tak ada apa sangat kita nak mempertikaikannya. Kecuali yang pertikaikan mujizat Nabi ni siapa? Mu'tazilah. Geng Mu'tazilah yang pertikaikan mujizat Nabi. Sebab Mu'tazilah ni seperti biasa, dia adalah golongan aqlani, golongan akal. Okey, bab yang lebih yang kita kata yang lebih kontroversi, iaitu bab karamah wali. Dalam masalah karamah wali ni, kita akan dapati manusia ada dua golongan. Satu manusia yang terlampau ekstrim dalam menolak karamah wali, sampai dia kata mana ada keramat-keramat ni, mengarut. Ngepek ini semua cerita bohong, ini semua hikayat, apa semua. Lalu bila diceritakan kepadanya wali sekian, orang alim sekian, ada karamah sekian-sekian, kata ngepek lah. Ada setengah pula terlampau ekstrim dalam mengisbatkan karamah, sampai apa jenis karamah sekalipun, jika karamah itu berlawanan dengan syariat, atau karamah itu karamah yang palsu, tetap juga kata ya boleh. Walaupun karamah itu walaupun benda pelik itu berlaku kepada ahli maksiat sekalipun, dia kata itu karamah juga. Ini satu lagi ekstrim. Kita ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan karamah bagi orang saleh yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu ahli sunnah, tanpa hulu, tanpa menyebabkan kita menyembah kepada wali tersebut. Sebab tu dalam masalah ni kita tengok ahli bidah, dia hulu dalam mengisbatkan karamah sampai ke tahap dia menyembah wali tersebut kerana karamah yang ada pada wali itu. Seperti contohnya wali itu datang turun hujan, doa sekali turun hujan. Lepas tu doa itu turun hujan, maka semua berbondong-bondong lah, semua datang meminta hajat kepada wali si fulan dan si fulan. Kita kata ini adalah bentuk ekstrim, hulu dalam mengisbatkan karamah. Itu dalam bab ni penting untuk kita faham. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah membenarkan adanya karamah. Yes, kalau kita buka kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, contohnya Syarhul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah oleh Al-Lalikai, ada satu bab tu memang bab isbat karamatul awliya, mengisbatkan karamah awliya, dan dinukilkan banyak riwayat berkenaan dengan karamah daripada para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dan ini usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita buka akidah tahawiyah, kata saya, dan juga akidah wasithiyah, dalam tu juga ada bab kita mengisbatkan adanya karamah para wali. Dah faham tak? Jadi jangan nafikan terus, dan jangan, setengah orang bila belajar sunnah ni, dia tahu dia anti kepada benda-benda pelik ni. Betul tak? Setengah belajar sunnah kan, semangat nak lawan benda-benda khurafat ni, tapi kadang-kadang dia telah menafikan karamah. Tak benar. Para wali dan segala hal yang diperlihatkan oleh Allah melalui mereka,
berupa peristiwa-peristiwa luar biasa dalam berbagai ilmu dan penyingkapan serta berbagai kemampuan, kekuatan dan pengaruh. Ini kata dia. Mu'tazilah adalah salah satu kelompok kaum muslimin yang mengingkari adanya karamah para wali. Sekali lagi, seperti mana Mu'tazilah mengingkari mukjizat, apatah lagi masalah karamah lagi dah dinafikan. Menurut mereka, peristiwa luar biasa seandainya benar bisa dilakukan oleh orang-orang lain selain Nabi, maka akan merancukan makna Nabi dan wali. Adapun mukjizat, ia tidak bisa dijadikan dalil atas kebenaran para Nabi. Ini kata Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah ini tidak dapat diterima kerana keberadaan wujudnya karamah para wali tersebut telah diabadikan di dalam Al-Quran dan disebutkan dalam banyak hadis sahih yang dinukil secara mutawatir. Maksudnya karamah wali ini adalah Al-Quran, adalah hadis Nabi SAW. Bahkan orang-orang yang bisa menyaksikan keberadaannya di setiap waktu dan tempat. Maksudnya orang ramai boleh nampak, kita sendiri boleh nampak adanya karamah pada wali-wali tersebut. Apa contohnya? Karamah ada, pernah tengok? Kerana pernah tengok wali ada karamah? Sebab kita ni selalu ingat karamah ni mesti benda magic. Maksudnya kita tak nampak. Sebenarnya orang tu istiqamah sembahyang subuh 20 tahun tak pernah miss. Karamah tu. Istiqamah itu adalah karamah yang paling besar. Perkataan karamah itu sendiri maksudnya apa? Kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Perkataan karim, karam, al-karam, kemuliaan. Seperti sebahagian daripada ulama' yang boleh mengarang kitab dalam masa yang singkat. Seperti kata Ibn Qayyim, aku melihat Ibn Taymiyah, guru kami Ibn Taymiyah, mengarang kitab yang kalau kitab itu pada orang lain karang mesti mengambil berminggu-minggu. Dia boleh karang dalam satu malam. Dan kita sendiri pernah tengok benda tersebut pada sahabat-sahabat kita. Saya tak sebut nama siapa. Ada sebagian asatizah yang saya sebutkan, kalau ustaz-ustaz lain yang PhD nak buat kata kerja berminggu-minggu dia buat kata kerja, dia satu malam dia ambil kitab ni semua kumpul, mau dia tulis satu malam, besok dah siap kata kerja. Dan kata kerja ni paling baik sekali antara yang lain. Kita ini karamah lah yang Allah Ta'ala berikan. Karamah tak semestinya dia terbang, tak semestinya jalan atas air. Karamahnya atas air. Anggapan Mu'tazilah itu bisa jadi benar jika ada seorang wali melakukan sesuatu yang luar biasa kemudian ia mengaku sebagai Nabi. Ini tak boleh lah. Namun hal itu tidak mungkin terjadi, sebab seandainya ia mengaku sebagai Nabi, ia bukanlah wali. Nampak tak? Kalau orang tu mengaku jadi Nabi, dia bukan wali ya? Sebab wali ni apa? Okey, wali ni apa sebenarnya? Allahu Akbar. Penulis ni tak masuk, tak tarifkan wali ya. Wali ni apa? Tak tahu rahimahullah. Wali ni apa? Ha? Betul? Wali nikah, penjaga lah. Sah lagi? Ha? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala itu adalah wali bagi orang beriman. Protector, betul. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, janganlah kamu ambil orang kafir itu sebagai wali-wali kamu. Pemimpin pula. Tak kena ustaz dengan takrifan kita sekarang ni. Ini wali tu apa maksudnya? Kenapakah wali itu dinamakan wali? Sebab betul? Sebab dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu Allah Ta'ala menjaga dia. Itu maksudnya. Nak faham wali, belajar hadis wali. Fahamlah. Ustaz Ali selalu banyak kali sebut dah. Kalau saya berkata kelas Ustaz Ali selalu dia akan sebut. Kan Nabi kata, man adali waliyan faqad adantuhu biharbin. Hadis ni kita faham betul Allah. Untuk kita faham wali, Nabi kata siapa yang musuhi waliku, maka aku isytihar perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi ahabbi mimma aftaradtuhu alayhi
Tidaklah satu hamba itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku telah wajibkan ke atasnya. Maksudnya rukun wali yang pertama mesti buat yang wajib. Itu rukun wali yang pertama. Betul nak jadi wali tak? Bukan wali nikah ni, wali Allah ni. Rukun pertama ialah dia mesti buat yang fardu. Kemudian Nabi sebutlah, wala yazalul abd yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diriku dengan melakukan perkara sunat, melainkan aku akan mencintai dia. Maksudnya rukun wali yang kedua, dia buat benda yang sunat. Betul ada para sahabat, di kalangan para sahabat, dia buat yang wajib je, jadi wali juga. Contoh, Abu Bakar buat sunat Syekh. Abu Bakar semua dia buat fardu sunat semua. Sampai hari Nabi SAW, hari ni siapa dah pergi sembahyang malam, siapa baca Quran, siapa baca jenazah, siapa jaga orang sakit, siapa sedekah, siapa tolong orang susah, dah Abu Bakar dah buat semua dah. Ni dia buat benda yang fardu je, dia wali. Apa dia? Uwais Al-Qarni, dia jaga mak dia betul-betul. Lalu Allah Ta'ala, Nabi SAW suruh Umar minta doa dekat Uwais Al-Qarni. Ini tak ada amalan spesial apa, kecuali dia betul-betul jaga mak ayah. Jaga mak ayah ni apa hukum dia? Fardu. Ada sebagian sahabat pula dia jaga benda yang sunat, lalu Allah Ta'ala jadikan dia wali. Contoh, memaafkan kesalahan orang, hukumnya apa? Sunat. Kan? Wal 'afina 'anil nas. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, wal 'afina 'anil nas, dia memaafkan orang lain. Apa kisah dia? Kisah Ibnu Umar dengan Umar, kan? Tahu ke hadis tu? Yang bila lalunya orang tu, Nabi kata dia ahli syurga, Mamat ni. Masa saya lah, Mamat tu masa saya lah. Mamat ni ahli syurga ni. Umar dan Ibnu Umar berselisih pendapat, apa yang menyebabkan dia masuk syurga? Lalu apa jadi? Dia pergi, dia berselisih sampai nak bergaduh. Ibnu Umar kata, aku pergi tidur rumah dia lah. Dia kata, aku ni ada masalah, aku bergaduh dengan bapak aku. Betul lah, tak tipu, betul tak? Memang ada gaduh dengan bapak dia. Minta aku tumpang tidur rumah kau. Tumpang tidur 3 hari 3 malam. Tengok mana ada buat apa. Bangun malam tak sembahyang tahajud pun. Dia bangun malam, Allah, dia tidur balik. Itu je dia buat. Dia sebut nama Allah Ta'ala sikit-sikit tu, dia tidur balik. Sampai malam yang ketiga, akhirnya Ibn Umar kata, aku terang-terang, sebenarnya aku nak tahu apa amalan kau special sebenarnya. Sebab Nabi sebut engkau ni ahli syurga. Dia kata, aku tak ada benda, melainkan aku hanya sebelum aku tidur, aku mohon kepada Allah agar aku maafkan segala kesalahan orang yang buat salah kepada aku. Jadi wali tak? Jadi wali. Bukan wali kena pergi Gunung Jerai, betapa Gunung Jerai 14 hari 40 malam. Bukannya jadi wali kena duduk gunung, pergi betapa, amalkan zikir itu, zikir nafas, zikir huruf, zikir tajalli lah, apa semua tu. Allah, Allah, dia ada tu. Allah, Muhammad, dia ada dia punya huruf dah tu. Muhammad, mim ha mim dal, jasad, ruh, apatah 4, dia bagi 4 dari zikir. Muhammadur Rasulullah, tanya al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah. So dia dia amin tu yang sampai dia joget-joget tu. Yang orang yang buat, orang kampung buat tu, saya saja buat je, tapi di sebalik belakangnya dia ada unsur wahdatul wujud sebenarnya. Dia kata dengan menyebut nama Muhammad itu, pada Muhammad itu Allah Ta'ala akan masuk dalam Muhammad. Ini buku dikarang oleh Dr. Fatah Harun, ni baca, pakar akidah. Masalah ni kata ini menyimpang daripada kebenaran. Jadi kat situ Nabi kata, wala yazal 'abd yataqarraba ilayya bin nawafil, bila hamba tu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan benda yang sunat, aku akan cinta kat dia. Bila aku cinta dia, apa jadi?
Fa idza ahbabtu fakuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu alladhi yamshi biha. Iaitu bila aku cinta kat dia, Allah Ta'ala kata, maka aku akan jadi penglihatan yang dia melihat dengannya, pendengaran yang dia mendengar dengannya, tangan yang dia memegang dengannya, kaki yang dia berjalan dengannya. Hadis ni juga banyak silap faham. Geng-geng yang boleh terwujud silap faham. Lepas tu dia buat lagu tu kan, lagu Dewa tu. Dengan telingamu aku mendengar tu, dengan lidahmu aku bicara. Dan semuanya itu adalah bentuk bila terwujud. Yang masukkan Nabi SAW bila telinganya mendengar, ialah dia mendengar apa yang Allah Ta'ala nak dengar, dia melihat apa yang Allah Ta'ala tak nak lihat, dan dia berjalan dengan ke tempat yang Allah Ta'ala nak dia berjalan, dan dia memegang dengan benda yang Allah Ta'ala nak dipegang. Itu maksudnya Allah Ta'ala sayang kat orang tu, dan dia merasa kelazatan di atas benda tersebut. Bukan dia terasa terpaksa, ya Allah Ta'ala tak nak bagi aku tengok awet tu, terpaksa, bukan. Dia rasa seronok, dia terlezat bih. Dia akan rasa seronok, kesedapan pada memindahkan pandangan daripada tempat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab manusia biasanya kelazatannya pada melihat benda tu tadi. Allah Ta'ala dia memberi kelazatan kepada tidak melihat benda tersebut. Itu juga sebaliknya. Itu maksudnya wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul Allah Ta'ala, inna awliya Allah alladzina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. La khawfun alaihim alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu wali. Wali yang macam ni yang baru dapat karamah. Itu kata Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab dia Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan, membezakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Ibn Taymiyah banyak kali dalam buku tu dia tegaskan bahawa wali Allah mesti ikut sunnah Nabi SAW. Kalau dia ahli bid'ah, confirm dia tak wali. Confirm, berani potong jari lah kita kata, confirm dia tak wali. Ahli bid'ah, ahli khurafat, ahli syirik, ahli sembah kubur, ahli gendang-gendang, confirm tak wali. Menolak sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, confirm tak wali. Menolak akidatul salaf ialah ciri pertama bukan wali Allah. Dia bukan akidah salaf, dia akidah dengan akidah yang menyembah akidah khalaf dan lain-lain. Menolak akidah salaf, menolak, tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana Nabi dan para sahabatnya kenal Allah Ta'ala, dan jadi wali Allah mustahil. Mustahil. Lalu ustaz macam mana, bagaimana pula kisah yang dinukilkan daripada sebagian orang-orang macam ni, ahli bid'ah seperti Abdullah Harari dan lain-lain ni, Abbas siapa semua ni kan. Ada kisah ni orang keluar daripada laut lah, kerana kata engkau ni wali Allah. Nak kisah, baca kisah Abdullah Harari. Google karamah Abdullah Harari. Hebat. Tak ada orang lagi hebat dekat karamah tu. Pernah sekali tu, macam mana kat laut tu, tiba-tiba daripada laut tu muncul seorang lelaki keluar daripada tengah laut tu, lalu berkata, engkau lah wali Allah. Masuk balik lelaki tu dalam laut balik. Itu dia. Itu dia cerita. Dia kata barakallahu fikum. Dia kata ini kisah ni dusta. Kisah yang dusta. Tak mungkin kita disebahkan kewalian kepada orang ahli bid'ah. Sebab ahli bid'ah dibenci oleh Allah dan disukai oleh syaitan. Nampak Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang menafikan dan tidak mempercayai karamah para wali. Bahkan Imam Ahmad menganggap mereka golongan yang sesat. Wah, Masya Allah. Tapi pada masa yang sama, kita jangan menafikan karamah para wali. Hikmah diberikan karamah kepada wali Allah. Allah menganugerahkan kemampuan luar biasa kepada para hambanya sebagai bentuk penghormatan. Itu namanya karamah. Karamah itu penghormatan, takrim atas mereka disebabkan kesalihan serta kekuatan iman mereka. Namun dengan sini, bukan semestinya orang itu dapat wali baru Allah Ta'ala iktiraf kesalihan dia. Dengar tak? Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Ada orang yang madfu'u indal abwab. Orang ini tak dikenali,
Kalau dia ada dalam majlis, kita tak sedar. Kalau dia tak ada pun, kita tak peduli. Madfu'un indal abwab, kata Nabi SAW, ditolak di pintu-pintu. Orang tak peduli, dia tak kenal. Kalau dia minta nak nikah anak kita, kita tolak dia, sebab dia orang lekeh, orang tak terkenal. Tapi lau aqsama 'ala Allah la barrah. Jadi kalau dia bersumpah atas nama Allah, saya sumpahan dia, doa dia akan makbul. Maksudnya apa? Ada orang yang memang orang tak terkenal dia tu sebagai wali. Kalau dia terkenal sebagai wali, mesti dia nak nikah anak orang tu dah awal-awal lagi dah bagi dah. Macam setengah-setengah ketua tarikat, dia offer lagi. Maksudnya ada orang yang wali Allah, yang bertakwa kepada Allah, namun tak dapat karamah ni. Bukanlah maksudnya semestinya Allah Ta'ala memberikan karamah kepada seorang itu sebagai pembuktian terhadap kesalahan dia. Ada kalanya karamah itu diberikan demi memenuhi keperluan mereka, seperti keperluan makan, minum, rasa aman. Ada kalanya diberikan demi membela agamanya, meninggikan kalimahnya, meneguhkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Kalau kita baca nota kaki, ada tak nota kaki buku tuan-tuan? Nota kaki tak? Dia kata apa bawah tu? Banyak ulama kalam, mana tak? Tidak mempercayai terjadinya sesuatu di luar kebiasaan kecuali melalui tangan para nabi saja. Mereka juga tidak menetapkan hal itu ada pada siapa pun selain para nabi. Tapi Asy'ariyah tetapkan juga ada karamah. Asy'ariyah tetapkan juga ada karamah. Di antara karamah tersebut adalah kejadian sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim tentang kisah Maryam. Maryam Nabi tak? Nabi. Dan dapat tak benda-benda yang hebat? Dapat juga. Jadi ini dalil bahawa ada karamah dalam Al-Quran. Apa kisahnya? Buah-buahan musim dingin pada saat musim panas, dan buah-buahan musim panas pada saat musim dingin. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab. Mihrab masjid tu ke? Bukan mihrab masjid tu. Mana mungkin mihrab masjid? Mihrab masjid kat depan. Mana boleh orang perempuan duduk situ? Mihrab ni mihrab tempat ibadah khusus. Apa hukum masjid buat mihrab? Pasal tak masjid kita mesti ada yang kat depan tu melengkung ke dalam sikit. Sampai kita nampak tak ada masjid yang semua, hampir semua masjid ada. Apa hukum ambil mihrab? Sebagian ulama yang menghukumnya bid'ah. Sebab zaman Nabi SAW tak pernah buat mihrab. Begitu ustaz, banyak masjid dalam dunia ni mihrab. Masjid Nabawi ada mihrab tak? Dia bukan mihrab, dia pintu petak untuk masuk bahagian depan, bahagian uruskan jenazah tu. Masjid Haram tak ada. Sebagai ulama mengatakan mihrab ni harus untuk jemaah bila masuk masjid tahu itu depan, itu arah kiblat. Kalau empat segi je sama je ni, mana satu kiblat ni kata. Tapi hujah tu dia kata boleh je letak something kat depan untuk sebagai laman. Kalau kita letak mimbar kat depan, confirm lah itu kiblat. Betul tak? Satu para ulama, sebagai ulama kata dia bid'ah, dia bukan daripada. Seorang ulama pula dia memberi keluasan sikit, dia kata tak, dia bukan bid'ah. Dan kita tak jadikan itu sebagai daripada ibadah pun. Dia hanyalah untuk maslahah, untuk siasah syariah semata-mata, supaya untuk kita nampak orang untuk beribadah, supaya semua boleh berlumpungan kat situ. Jadi kalau orang kata nak pergi masjid, nak pergi depan, nak rapatkan saf untuk berkumpul dan semua, boleh pergi depan sana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mihrab. Ringkas kegunaan dengan mihrab. Kita boleh rujuk dalam kitab. Poin ni adalah kisah Maryam ni. Nampak tak bila Zakaria masuk ke tempat Maryam ni beribadah, maka dia dapat buah yang tak pernah ada orang ada. Jadi mana kau dapat ni wahai Maryam? Dia kata
Sungguhnya Allah Ta'ala, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Contoh lain adalah kisah Ashabul Kahfi, ketika Allah menutup telinga mereka dalam gua selama 300 tahun dalam Quran. Contoh karamah para wali Allah Ta'ala, daripada para wali Allah di kalangan sahabat dan lain-lain. Nombor satu, para sahabat yang mendapat kemuliaan ini adalah Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr. Suatu ketika keduanya berbicara dengan Nabi SAW mengenai keperluan mereka berdua. Perbicaraan mereka berlanjut sehingga larut malam yang gelap gelita. Kemudian mereka berdua beranjak dari sisi Rasulullah dan nak pulang masing-masing dengan bawa tongkat masing-masing. Tiba-tiba salah satu dari tongkat keduanya bersinar hingga menerangi jalan mereka berdua. Tiba-tiba ada lampu. Ini karamah lah. Ketika mereka berpisah, tongkat milik yang satunya juga mengeluarkan cahaya hingga masing-masing dapat balik ke rumah masing-masing dengan tongkat tersebut. Tapi lepas tu diorang dalam gelap, ada lagi tak lampu tu? Mana ada lagi lah. Dia bukan torchlight. Sekali tu je. Lepas tu lepas ni kau jangan risau, kita jalan malam-malam, kita ada tongkat cahaya. Tak. Sekali je jadi. Tak ada lagi dah. Maka ini berkati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bawa 3 orang di kalangan Al-Sufa untuk diberi jamuan di rumahnya. Sebelumnya Rasulullah telah merintahkan kaum muslimin agar menjamu mereka. Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan mereka di rumahnya agar keluarganya menjamu mereka. Sedangkan ia sendiri menemui Rasulullah SAW dan pulang agak lambat. Isterinya berkata kepadanya, apa yang menghalangimu dari menemui temu-tamumu? Abu Bakar berkata, bukankah kalian sudah memberikan makan malam untuk mereka? Ini kisah ni. Kisah ni Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya dah pesan dekat anak dia, supaya nanti bila tetamu datang, terus bagi makan. Jangan tunggu aku, jangan tunggu. Tapi biasalah tetamu, nak pula tetamu Abu Bakar As-Siddiq kata, takkanlah nak makan dulu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya anak kata, makan, ayah suruh makan dulu. Tak adalah, kita tunggu. Dah, bila dah macam tu, anak dia kata, okey, tunggu. Bila Abu Bakar As-Siddiq pulang, dia tengok tak bagi makan lagi. Bengang lah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kata, utamakan tetamu, jangan sampai tetamu tunggu. Lepas tu ketika mensyarahkan hadis ni, Syekh Saleh Munajjid kata, dalil bahawa jangan bagi tetamu tunggu lama sangat makan. Dia janji dah, jom makan tengah hari. Pukul apa makan tengah hari? Pukul 12. Pukul 12 sampai tak siap masak lagi dah, sorry dia kata. Sampai pukul 1 tak siap-siap lagi dah, channel TV tukar pun. Lama sangat, perut dah lapar. Kata pukul 12 dia tak sarapan. Standby tak sarapan, nak belasah tengah hari tu. Dia kata nak makan nasi mandi contohnya lah. Dia tak nak makan. Dia pula pesan, jangan makan sarapan, aku nak buat special pula. Tengok pukul 12 tak siap. Patutnya buat apa? Kata kebajikan. Patutnya dia kena bagi something untuk hilangkan lapar. Bagi biskut ke, bagi apa ke. Macam kisah Abu Talhah kan, bila Nabi SAW, Abu Talhah jemput datang makan rumah dia. Tengok-tengok Abu Talhah tengah ada kat luar uruskan lagi, dan bini ni sedang baru nak sembelih kambing apa semua. Apa dia buat? Abu Talhah panjat pokok kurma dan bagi kurma kat Nabi SAW makan dulu. Tu adanya appetizer tu kan. Entree, orang kata. Bagi makan dulu. Itu adab lah. Yang cerita lain. Okay? Isteri menjawab, mereka menolak hingga engkau datang. Abu Bakar marah dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menyantap makanan itu selamanya. Isterinya pun ikut bersumpah untuk tidak makannya. Begitu juga para tamu itu bersumpah tidak makan. Ada orang Arabnya kan, kau tak nak makan, aku pun tak nak makan, kau pun tak nak makan. Abu Bakar berkata, ini berasal dari syaitan. Dia merintahkan agar dia ambil makanan itu, lalu ia menyantapnya, dan lain pun ikut menyantapnya. Ketika makan, maka tidak mereka mengangkat tangan untuk menyuapkan, melainkan makanan yang ada di bawahnya semakin bertambah banyak. Abu Bakar lantas bertanya kepada isterinya, wahai saudari Bani Firas, apa ini? Dia panggil isterinya, wahai saudari Bani Firas. Maksudnya apa? Dia marah bini ni sampai panggil dia, bukan panggil isteriku, wahai perempuan Bani Fulan dan Fulan. Astagfirullah. Hadis ni sebenarnya ada syawahid dalam hadis lain. Ada riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahawa Abu Bakar dia maki anak dia Siddiq radhiyallahu anhu.
Sampai kata syarah hadis, dia kata tak pernah satu situasi yang Abu Bakar marah sangat dan maki sampai begitu kuat sekali seperti berlaku dalam kisah ini. Dari bahawa Abu Bakar Siddiq juga manusia biasa. Ada waktu dia tengah marah. Bukan dalil untuk kita boleh maki, bukan. Abu Bakar boleh maki, sekat aku apa ni? Isterinya jawab, demi penyejuk mataku, makanan itu sekarang lebih banyak 3 kali lipat dari sebelumnya. Mereka pun menyantapnya dan mengirimkan makanan itu kepada Nabi SAW. Kemudian disebutkan bahawa beliau ikut menyantap makanan tersebut. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Tapi dia sumpah kan? Tak payah cancel sumpah. Bukan sumpah wallahi wa billahi wa tallahi tu. Dan yang kedua, kalau sumpah sekalipun wallahi, kan hadis Nabi SAW, tidaklah aku bila aku bersumpah dan aku dapati ada perkara yang lebih baik daripadanya, melainkan aku akan melanggar sumpah aku tadi. Tak kafarah. Ada kafarah lah. Ataupun ini termasuk yaminul lagha, sumpah lagha. Macam orang sebut wallahi. Ini bukan sumpah yang dimaksudkan. Betul Allah kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin bima kasabat qulubukum. Allah Ta'ala tidak akan menghukum atas sumpah lagha yang keluar dari mulut kamu, tapi yang dianggap berdosa itu adalah apa yang hati kamu betul-betul anggap jadi satu sumpah. Wallahu a'lam. Boleh rujuk lagi syarah hadis ni. Safinah dan singa. Safinah adalah nama maula Rasulullah SAW. Suatu ketika ia terpisah dari pasukan kaum muslimin di wilayah kekuasaan Rom atau tertawan, namun mereka kemudian itu berhasil melarikan diri dan berusaha mencari pasukan kaum muslimin, namun terjadi dihalang oleh seekor singa. Ia pun berkata, wahai Abul Harith, aku adalah maula Rasulullah SAW. Aku pernah melakukan ini dan itu. Mendengar penuturan demikian, raja hutan tersebut menghampirinya seraya menggerak-gerakkan ekornya hingga berdiri di sampingnya. Masya Allah. Setiap kali mendengar suara, singa itu segera menuju asal suara itu untuk melindungi Safinah, lalu kembali berjalan di sampingnya. Jadi defender pula, Masya Allah. Jadi mempertahankan, berhasil menemui tentera kaum muslimin. Dan sampai tu singa tu pandai, dia pergi, kalau dia stay lagi tentera lain. Betul tak? Dia terus pergi. Dan tak pula Safinah lepas tu jadi pengembala singa, tak? Pengembala singa jadi sirkus ke apa, tak? Macam setengah orang. Masa itu sekali je. Teriakan di Madinah terdengar di negeri Syam. Pada satu hari Umar Al-Khattab mengirim pasukan ke Syam dan menunjukkan seorang bernama Sariyah untuk memimpin pasukan tersebut. Ketika Umar sedang berkhutbah di Madinah, tiba-tiba ia berseru, wahai Sariyah, merapatlah ke gunung. Yang saya dengar kisah ni kan. Dan seorang utusan dari pasukan tersebut tiba di Madinah, berkata, wahai Amirul Mukminin, kami telah bertemu musuh kami. Pada mulanya kami mengalami kekalahan. Lalu kami mendengar seorang berseru, wahai Sariyah, merapatlah ke gunung. Maka kami menyandarkan punggung-punggung kami ke gunung. Maksudnya kami rapatkan di belakang kami ke gunung. Dan akhirnya Allah mengalahkan pasukan musuh. Ketika itu Umar Al-Khattab tiba-tiba nampak dan tiba-tiba dia terjegit. Dia terjegit benda tersebut. Dan saya sebut juga, bukanlah maksudnya Umar Al-Khattab ada GPS, power GPS ke tidak. Ada satelit. Lepas tu bila perang ni, kau jangan risau, aku on satelit aku. Kau kanan kiri tak, itu sekali je berlaku. Dan ada tak perang Qadisiyah apa lepas-lepas tu? Berlaku tak? Berlaku. Yang di mana ada yang first round kalah, second round menang, third round menang balik. Tak seperti apa yang berlaku ni. Tapi ini berlaku sebagai karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada Umar Al-Khattab. Ibn Taymiyah menyebutkan sejumlah karamah selain yang telah kami sebutkan. Di antaranya Khubayb bin Adi pernah ditawan oleh kaum musyrikin di Makkah. Semoga Allah memuliakan kota Makkah. Nanti ia mendapatkan buah anggur dan makannya, padahal di Makkah tidak ada buah anggur. Tahu kisah tak? Kisah Khubayb bin Adi. Maksud 3 orang Islam yang orang musyrikin tangkap dan nak bunuh. Ketika dipenjarakan, dalam penjara tersebut, Khubayb bin Adi yang dibunuh masa tu. Lepas tu ada seorang sahabat, saya lupa nama dia, saya pernah ceritakan, yang dia ni
Bila dia jadi gubernur, dia terpengsan, sekejap terpengsan, sekejap terpengsan. Sampai rakyat pergi report dekat khalifah pada Umar Al-Khattab. Tak pesan kau ni asyik kejap-kejap pengsan ni. Iaitu aku ni, bila aku teringat ketika aku di hadapan Khubayb bin Adi, masa aku musyrikin, dan aku lihat Khubayb bin Adi terbunuh, ketika itu aku rasa bersalah betul. Dan akhirnya aku dah terasa bersalah sangat sampai aku pengsan. Cari nama sahabat tu, homework. Bukan Khubayb yang kena bunuh tu, sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut ketika dia musyrikin, kemudian dia masuk Islam. Dan bila dia teringat kisah tersebut, pasti dia pengsan. Cari kisah tersebut, ada dalam buku-buku kisah-kisah para sahabat. Khubayb bin Adi ni, masa dia tengah dalam penjara tersebut, dia dapat buah. Bahkan tiba-tiba salah satu anak kaum musyrikin tu ada dalam penjara tersebut, masuk dan dia bagi buah dan duduk atas peha Khubayb ni. Dan ketika itu ada senjata di tangan Khubayb, tapi Khubayb tak buat. Khubayb dia potong buah tu, dia bagi kepada si anak tadi. Sampai terkejut orang musyrikin masa tu, yang ibu kepada budak tadi. Macam mana budak tu masuk, tak tahu. Macam mana Khubayb dapat buah pun tak tahu. Macam mana ada pisau tu pun orang tak tahu. Dan buah tu bukan buah pada musimnya yang biasa. Dan dia bukan macam zaman sekarang. Kita pun ada musim, bukan musim durian, pada durian, betul tak? Sebab kita zaman sekarang ada orang import apa semua. Itu bukan macam zaman tu. Bukan pada musimnya, siapa nak import, siapa nak bawa apa semua, ya? Ummu Aiman keluar untuk berhijrah, namun ia tidak membawa bekal atau air. Hampir-hampir ia mati kehausan. Namun ketika dia tiba waktu berbuka puasa, kerana berpuasa, tiba-tiba ia mendengar suara lembut. Dia puasa ketika dia hijrah. Boleh tak? Sebab dia keluar untuk berhijrah, namun tak bekal air. Namun ketika waktu berbuka puasa, kerana berpuasa, maksudnya dia puasa ketika musafir. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Mana afdal? Puasa ke tak puasa? Soalan, mana afdal? Puasa ke tak puasa? Kalau puasa Ramadan, mana afdal? Ini buat fiqah ni, basic. Mana lagi afdal ketika musafir? Puasa ke tak puasa? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, lihat kita ni jenis yang macam mana. Kalau kita jenis yang, kalau puasa lembik habis semua sampai tak boleh apa, pingsan, maka ketika itu berbuka lagi afdal baginya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, laisa minal birri as-sawmu fi safar, tidak termasuk kebaikan iaitu berpuasa ketika musafir. Hadis Nabi sebut ketika tengok orang dah pingsan. Namun ada hadis lain tak, yang ketika para sahabat semua berbuka puasa, aku dan Nabi SAW saja yang berpuasa? Ada hadis juga Nabi puasa. Lepas tu para ulama' dia menjamakkan. Menjamak maksudnya dia kumpulkan dua nas ni. Seperti kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi mana afdal, tak boleh kata tak puasa lagi afdal. Tak semestinya. Jangan samakan dengan masalah qasar. Jangan samakan dengan masalah qasar. Qasar tu yang sunnah. Ini berbuka puasa kalau puasa wajib, ya. Barakallahu fikum. Jadi puasa, tiba-tiba mendengar suara lembut di atas kepala dia, maka ia segera mengangkat kepalanya dan tidak terlihat ada ember, ada bekas air yang tergantung. Ia pun meminum darinya hingga hilang rasa hausnya. Setelah itu dia tidak merasa haus lama-lamanya. Mana datang bekas tu, wallahu a'lam. Al-Bara' bin Malik, apabila bersumpah atas nama Allah, maka Allah Ta'ala akan merealisasikan sumpahnya. Pada suatu peperangan yang sangat berat dihadapi oleh kaum muslimin, orang ramai berkata, wahai Al-Bara', bersumpahlah kepada Rabbmu. Ia lantas berkata, wahai Rabbku, aku bersumpah atas namamu agar engkau mengalahkan musuh. Benar saja, musuh pun mengalami kekalahan. Kemudian pada perang Qadisiyah, ia berkata, aku bersumpah atas namamu, wahai Rabbku, kalahkanlah mereka dan jadikanlah aku orang yang pertama mati syahid. Hingga akhirnya pasukan musuh kembali berhasil dikalahkan dan Al-Bara' mati syahidnya. Dia kata apa? Lau aqsama ala Allah la abarrah, iaitu kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya doa dia makbul.
Khalid bin Al-Walid pernah mengepung sebuah benteng yang kukuh. Lalu musuh berkata, kami tidak akan menyerah sampai engkau minum racun. Maka Khalid meminumnya dan racun itu tidak membunuhnya. Ketika Az-Zubairah disiksa jalan Allah kerana masuk Islam, tidak bergeming sedikit pun, melainkan tetap berpegang teguh pada Islam. Akibat siksaan tersebut, Az-Zubairah hilang penglihatannya. Melihat hal itu, orang musyrik berkata, Latan Uzza telah melenyapkan penglihatannya. Az-Zubairah menjawab balik, tidak, demi Allah, Allah akan mengembalikan penglihatannya kembali. Dan lepas tu memang dia nampak balik. Para pegawai Al-Hajjaj pernah masuk tempat Al-Hasan Al-Basri selama 6 kali. Namun Hasan Basri berdoa kepada Allah agar mereka tidak dapat melihatnya. Ternyata mereka benar-benar tidak melihatnya dalam rumah tersebut. Ia juga pernah mendoakan keburukan orang Khawarij yang selalu menyakitinya, maka orang pun tersungkur mati. Ketika Uwais Al-Qarni wafat, orang-orang ramai menemukan di dalam kantung pakaiannya beberapa helai kain kafan yang tidak pernah ia bawa sebelumnya. Mereka juga mendapat kuburan yang sudah digali. Di dalamnya terdapat liang lahat di dalam batu. Maka mereka menguburkannya dalam kuburan itu setelah terlebih dahulu mengkafaninya dengan kain-kain kafan tersebut. Maksudnya apa? Dia tahu bila dia nak mati ya. Dia dah ready, siap kain kafan dan apa semua. Kemudian Allah Ta'ala bagi dia mati. Kemudian poin yang terakhir untuk malam ni, istiqamah adalah karamah yang terbesar. Ingat ni. Lepas tu kita kata jangan cari karamah. Jangan cari karamah. Karamah tak payah cari, Allah Ta'ala akan bagi ya? Yang penting Allah Ta'ala tak tanya dalam kubur, kau dapat karamah ke tak dalam dunia dulu. Tak. Dalam dunia kau pernah terbang? Tak pernah. Kubur Allah akan tanya kamu taat Allah atau taat perintah Rasulnya. Itu saja. Dan paling penting sekali, istiqamah adalah karamah terbesar. Ini kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Orang yang diberikan karamah tidak bererti ia lebih baik daripada orang selainnya. Bisa saja, boleh saja Allah memberikan karamah kepada orang yang lemah imannya dengan maksud menguatkan imannya. Boleh jadi tak? Boleh. Atau yang sebahagian kalau kita bahasa sekolah dulu dipanggil ma'unah. Ingat tak? Ma'unah ni ialah benda yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang biasa untuk menguatkan imannya. Dia panggil ma'unah. Bukan ma'unah yang sawuk tu, bukan. Bukan al-ma'unah tu. Yang kat sawuk tu lain. Ma'unah, kalau kita baca buku buku sekolah kamu, sekolah rendah, Akhbar, itu tak baca juga Akhbar. Al-ma'unah tu, maka kita akan nampak dia ada mujizat, karamah, irhas, ma'unah. Ingat lagi tak? Ingat. Mujizat Nabi, karamah Allah Rasulullah, irhas, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi sebelum dilantik jadi Nabi. Irhas. Yang keempat, ma'unah tu yang diberikan kepada orang biasa. Contohnya macam dia budak yang terjun jatuh di bangunan 20 tingkat, jatuh relax, dia boleh bangun jalan balik. Itu luar biasa tak? Luar biasa lah. Patutnya mati hancur lah mayat tersebut, budak tu. Tapi dia sihat macam biasa. Maka ini dipanggil ma'unah. Sebab dia bukan karamah. Karamah mesti wali, dia kata. Tapi sebagai ulama' tak, dia kata karamah ni sama je. Orang wali ke tak wali pun, orang biasa pun boleh juga, sebagai untuk menguatkan keimanannya. Macam kata Syekhul Islam ni. Dengan demikian, orang yang tidak diberi keistimewaan semacam ini bisa jadi lebih sempurna imannya dan lebih tinggi tingkat kewaliannya. Kerana orang seperti ini tidak perlu memperoleh sesuatu yang diberikan kepadanya selain yang memerlukannya. Maksudnya tak perlu pada benda-benda magic-magic ni. Dia boleh taat pada perintah Allah Subhanahu Taala. Itulah sebabnya peristiwa-peristiwa luar biasa lebih banyak terjadi pada para tabi'in daripada para sahabat. Maka itu tidaklah layak seorang yang menyibukkan diri untuk menggapai karamah. Jangan sibuk diri untuk mencari karamah. Dan tidak sepatutnya ia bersedih jika tidak diberikan karamah. Benarlah yang apa disebut oleh Abu Ali Al-Jawzajani, jadilah orang yang mencari istiqamah, bukan orang yang mencari karamah. Sesungguhnya jiwamu selalu condong untuk mencari karamah, padahal Allah menginginkan kalian untuk beristiqamah. Oh, sedap ayat ni. Boleh buat status ni.
Seorang yang memahami perkataan Jawzajani berkomentar, ini adalah persoalan yang pokok yang besar. Banyak orang yang berperibadi luhur dan penuntut ilmu yang tidak mengetahui hakikat persoalan ini. Itulah. Yang penting istiqamah itulah karamah yang paling besar. Istiqamah datang kelas, istiqamah sembahyang subuh berjemaah, istiqamah baca Quran setiap hari, istiqamah mengaji hadis, istiqamah taat mak ayah, istiqamah bersabar, istiqamah bersedekah. Ini yang paling besar yang kita perlu cari. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.